Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak ingin mencontohi kejayaan sebuah syarikat penerbangan berpangkalan di Dubai untuk pelaburan ekonominya. Kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching, Sarawak. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak mahu mencontohi kejayaan syarikat penerbangan berpangkalan di Dubai, Emirates Airlines, dalam usahanya untuk menubuhkan syarikat penerbangan sendiri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, syarikat itu yang ditubuhkan pada 1980-an merupakan satu bentuk pelaburan oleh Kerajaan Dubai. Katanya langkah tersebut telah membuka aktiviti ekonomi di rantau tersebut. Hari ini, Dubai telah menjadi pusat titik perhubungan bagi Timur Tengah berbanding 30 tahun lalu, Dubai hanya sebuah padang pasir. Jelas beliau lagi apabila Kerajaan Sarawak buat julung kali mengumumkan hasrat untuk mengambil alih Maswings, sesetengah pihak berasa ragu-ragu mengenai perkara itu. Namun, beliau menegaskan ia adalah suatu pelaburan dan kejayaan pengambil alihan itu perlu diukurkan berdasarkan keluaran dalam negeri kasar kerana apabila orang datang, mereka akan membelanjakan wang dan seterusnya ekonomi akan berkembang. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada perasmian sebuah hotel di Miri. Pada 23 November lepas, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, Kerajaan Sarawak kini sedang menjalankan proses penilaian wajar terhadap Maswings dan Berhad sebagai persediaan untuk pengambil alihan syarikat penerbangan tersebut. Perbincangan juga sedang berlangsung dengan Kumpulan Penerbangan Malaysia dan Khazanah Nasional Berhad untuk pemerolehan saham dalam Maswings. Belanjawan Sarawak 2024 dengan tumpuan kepada pembangunan luar bandar bukti komitmen berterusan Kerajaan Sarawak untuk merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyedari bahawa rakyat di luar bandar masih ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kehidupan sosial. Oleh itu, sejumlah RM5.69 bilion atau 63% daripada belanjawan 2024 diperuntukkan untuk pembangunan luar bandar. Ia untuk membina masa depan Sarawak yang lebih baik, sejahtera dan mampan. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam pra-Christmas Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU 2023 di Kuching. Sementara itu, beliau berharap SDNU dapat memainkan peranannya sebagai rakan kongsi kerajaan, terutama dalam menyebarkan maklumat mengenai dasar dan agenda pembangunan negara. Persatuan Nelayan Kawasan PNK digalakkan untuk lebih berdikari dalam melaksanakan kegiatan ekonomi perikanan bagi meningkatkan pendapatan khususnya menerusi penternakan sumber laut secara akuakultur. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata penternakan ikan serta udang menggunakan kaedah akuakultur salah satu alternatif kepada kegiatan penangkapan ikan secara konvensional. Ia berpotensi tinggi mengukuhkan lagi industri perikanan negara. Jelasnya, peranan PNK dalam pembangunan sektor perikanan akuakultur penting dalam menarik minat nelayan tempatan untuk terlibat sama kerana ia dilihat mampu meningkatkan pendapatan mereka. Setakat ini, hanya 8 daripada 91 PNK seluruh negara aktif mengusahakan penternakan akuakultur, iaitu di Melaka, Satang Biru Sarawak, Jasin Melaka, Kijang dan Kuala Besut di Terengganu, Sedili Johor dan Krian Perak. Walaupun LKIM menyediakan pelbagai jenis bantuan serta perkhidmatan sokongan kepada PNK, beliau menyaran agar PNK menerapkan sifat berdikari dalam pelaksanaan projek ekonomi mereka, bukan sahaja aspek pentadbiran dan pengurusan, malah dalam aspek modal pusingan dan sebagainya. Sebab selama ni pun kita bantu modal pusingan sebenarnya memang bantuan dari KM. Cuma for me high time lah for persatuan untuk be more independent and more courage and passionate in operating any economic project. Ujarnya pembangunan sektor penternakan akuakultur ini juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan tahap keterjaminan makanan Malaysia. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke PNK Satang Biru Telaga Air dekat Kuching.
Sementara itu, Muhammad Faiz semasa merasmikan program peningkatan akademik anak-anak nelayan 2023 di Sekolah Kebangsaan Buntal di Kuching berkata pembangunan modal insan dalam kalangan anak nelayan amat dititikberatkan. Menurut beliau, potensi anak-anak perlu dikembangkan melalui pelbagai kemahiran termasuk dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta modul yang direka untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi pelajar berasaskan Internet of Things IoT. Tegasnya, LKIM sentiasa menyediakan peluang dan inisiatif kepada komuniti nelayan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak mereka sama ada di peringkat sekolah rendah dan menengah serta institusi pengajian tinggi. Dalam pada itu, program tersebut yang merupakan bengkel Educational Training and Project Kit for Microbit, EduBit dan inovasi anak-anak nelayan disertai 350 murid sekolah rendah daripada Komuniti Persatuan Nelayan Kawasan, PNK Buntal, PNK Seri Muara dan PNK Satang Biru. Pengambilan balik tanah persendirian berhak milik atau tanah hak adat Bumi Putra NCR bagi tujuan pembangunan adalah berlandaskan undang-undang dan tidak diambil secara percuma. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Datuk Paulus Palugumbang berkata, Kanun Tanah Negeri dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan antara lain menyatakan tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Jelas beliau, tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi. Tegas beliau, semua tanah yang diambil akan dibayar pampasan berdasarkan penilaian Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Ia meliputi penilaian terhadap tanaman dan struktur binaan yang ada dan saiz tanah yang terlibat mengikut nilai semasa. Datuk Paulus menyatakan demikian pada majlis penyerahan cek pampasan tanah dan penyampaian Warta Risap Komunal Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri peringkat bahagian di Dewan Bungaraya Limbang. Sebanyak 136 cek pampasan dengan nilai lebih 12.4 juta ringgit diserahkan kepada 93 penerima melibatkan 5 projek pembangunan di Limbang. Perkhidmatan Anggota Bomba dan Penyelamat Malaysia terus diiktiraf masyarakat. Justru Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Kirudin Rahman meminta semua anggota memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat sentiasa dalam landasan yang baik. Apabila kita letakkan minda kita dalam media positif, tidak ada satu halangan pun tidak boleh dicapai. Tidak ada halangan pun yang boleh kita katakan no. Itulah bomba ni BOMBA, bila orang memerlukan bantuan ada. Sinonim nama ni untuk kita lihat, bila orang memerlukan bantuan ada, there's no question of no bila masyarakat memerlukan kita. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Merah di Sibu. Ujarnya, JPM Malaysia sentiasa bersiap siaga terhadap apa jua permasalahan masyarakat dan respon terhadap bantuan yang diperlukan pada bila-bila masa. Pada majlis itu turut disampaikan penghargaan kepada beberapa anggota BBP Sungai Merah yang telah bersara, termasuk penghargaan kepada pengamal media serta rakan strategik. Petroleum Sarawak Berhad Petros melalui cabang runcit gas petroleum cecair LPG, Petros Niaga Sdn Berhad komited untuk memastikan bekalan berterusan silinder gas petroleum cecair LPG bersubsidi 14 kg di seluruh Sarawak. Petros dalam kenyataan medianya hari ini menasihati pelanggan agar melakukan pertukaran satu ke satu silinder. Sebaik saja mereka telah menggunakan kandungan silinder LPG mereka bagi mengelak pembaziran. Pelanggan turut diingatkan bahawa tiada kos tambahan apabila mereka bertukar kepada silinder LPG lain kepada silinder LPG Petros atau gas Petronas. Kos isi semula juga tidak berubah pada harga RM26.60 untuk kutipan sendiri. Bekalan silinder LPG yang mencukupi untuk kediaman, perniagaan dan industri di seluruh Sarawak kerana Petros Niaga telah mengambil langkah yang perlu untuk memastikan tiada kekurangan bekalan merentasi pelbagai sektor di negeri ini. Pelanggan dan peniaga kecil juga diminta melaporkan mana-mana pengedar yang mengenakan bayaran tambahan untuk bertukar kepada silinder LPG Petros kepada perkhidmatan pelanggan Petros Niaga di 1300 88 21
dua-dua supaya tindakan yang perlu boleh diambil. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih.